saja ku terus merindu dirimu. Biarkanlah saja aku menyimpan kasih kepadamu. Selalu ada di sini menemani setiap malamku yang sunyi. Ku sedang takkan mungkin bersama. Kita suka. Ke udara setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3.40 petang hingga 4.14 petang. Pelbagai pengisian menarik menanti anda. Kenali artis dan pemuzik tempatan serta berhibur dengan persembahan mereka dalam Astana Muzika pada hari Jumaat. Ikuti cabaran, kesungguhan dan kejayaan menerusi kisah inspirasi dalam Johor The Terbaik. pada hari Sabtu dan pada hari Ahad. Masihkah kau ingat akan mengimbau nostalgia, keunikan, kebudayaan dan kesenian negeri Johor. Dan tidak ketinggalan bertanya khabar orang lama yang dahulunya cukup dikenali. Yuk dengar dan tonton 34 je kita suka. di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda. Tepat jam 3.40 petang. Ada apa di Johor FM? Kami bawakan untuk anda rancangan 34 je kita suka. Dan hari ini kami bawakan untuk anda mengenai topik Johor The Terbaik. Kita bawakan tetamu kita yang boleh berkongsi kisah yang memberikan inspirasi kepada kita semua. Jadi rakan pendengar, selain daripada yang mendengarkan Johor FM yang mana berkelapangan ni Merah mengajak anda, jangan lupa ikuti kami bersiar secara langsung di Facebook Johor FM lah. Boleh tengok di situ sebab kita dah ada tetamu di konti Johor FM. Kita bersama dengan Encik Muhammad Saifullah bin Zulkarnain selaku Pegawai Operasi Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ehsan di Kempas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke konti Johor FM. Terima kasih Cik Ira. Selesa dengan panggil Cik Saiful lah ya. Cik Saiful lah saya. Apa khabar Cik Saiful? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan okey tak? Sebab kita tengok hujan lebat ni. Okey, rumah saya pun tak jauh. Tak jauh lah. Bukit Kempas saja. Berdekatan je. Alhamdulillah dapat bersua lah kita ya untuk rancangan 34 je kita suka. Dan hari inilah kita akan berkongsi kepada rakan pendengar Cik Saiful mengenai Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ehsan ni lah. Dan semestinya mungkin secara ringkas yang dapat dikongsi kepada rakan pendengar dari segi sejarahnya yang Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ehsan ni. Silakan Cik Saiful. Okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ehsan ni mula ditubuhkan pada tahun 2007. Okey. Pada ketika itu kita beroperasi di Taman Bukit Kempas. Okey. Idea penubuhan Pusat Jagaan Warga Emas ni tercetusnya daripada pengurus Pusat Jagaan iaitu Puan Hajah Nurijah binti Bidin. Okay, beliau merupakan jururawat di Hospital Sultanah Aminah pada ketika itu. Ketika beliau berkhidmat, beliau sering pergi ke komuniti, ke pusat-pusat jagaan sekitar Johor Bahru pada tahun 2006-2007 macam tu. Dan apa yang beliau perasan pada ketika itu, tiada satu pun pusat jagaan yang diusahakan oleh orang Islam ataupun semua penghuni dekat dalam pusat jagaan tu yang beragama Islam. Jadi yang ada yang banyak pusat jagaan China dan India, tapi ada orang Melayu atau orang Islam kita dekat dalam tu bercampur. Jadi timbul risau bagaimana ibadah mereka, makan minum mereka kat situ. Jadi atas sebab tu Puan Hajah Nurijah ni pada ketika itu beliau belum lagi tamat perkhidmatan, masih lagi berkhidmat sebagai jururawat dengan kewangan yang ada, dengan gaji beliau sendiri. Beliau sewa sebuah rumah dan ambil penghuni yang tidak berwaris daripada Hospital Permai. Daripada baik. Pada ketika itu kita cuma mengambil 7 orang penghuni saja daripada kalangan penghuni wanita. Dan Puan Hajah jaga sendiri bersama dengan anak beliau. Dan
pada tahun 2008 pula ada permintaan untuk jagaan penghuni lelaki daripada hospital-hospital. Dan kita sewa sebuah rumah lagi di hadapan dan kita tempatkan dan jaga penghuni yang tidak berwaris. Sewa lagi satu penghuni rumah lelaki. lah untuk lelaki. Betul. Jadi ada 2 rumah. Dan pada tahun 2009 kita berpindah tempat. Yang sekarang ini kita operasi di Jalan Denai 1 Kempas Baru. Kita pada mulanya pada tahun 2009 disebabkan penambahan penghuni, kita campurlah duduk sama satu rumah di Bukit di Kempas tu. And then bila bertambahnya penghuni, kita terpaksa dan nasihat dari pihak JKM untuk buat pengasingan penghuni lelaki dan wanita. Kita sewa sebuah rumah lagi di kawasan yang sama, Kawasan berdekatan. kawasan berdekatan juga. Dan alhamdulillah sehingga sekarang lah masih beroperasi rumah lelaki dan rumah wanita di Kempas. Di Kempas lah Dan sekarang ini alhamdulillah Nur Ehsan ada 3 buah cawangan. 3 buah cawangan. Betul. Di Jalan Denai 1 menempatkan penghuni lelaki, di Jalan Denai 2 menempatkan penghuni warga emas dan OKU wanita, dan satu lagi cawangan di Ledang. Dan kalau kita lihat dari segi anggarannya, mungkin boleh kongsi sedikit berapa ramai sebenarnya yang warga emas yang berada di pusat untuk kedua-dua jantina inilah. Okey, anggarannya? Anggaran di bawah Pusat Jagaan Warga Nur Ehsan ni kita lebih kurang dalam seramai 170 orang. 170. Dan ia melibatkan penghuni warga emas dan juga warga OKU. Dan warga Jadi OKU OKU sekarang ni pula pelbagai. Ada sebahagian besar daripada mereka OKU Psychiatry, dan ada sebahagian daripada mereka OKU Trim Down, OKU Slow Learner. Tu penjagaan yang berbeza juga tu ya. Betul. Tapi kita punya kata jagaan kita khusus kepada yang beragama Islam sahaja. Sebabnya di sana ada juga kita terima baru-baru ni sejak PKP kita mula terima rujukan daripada Majlis Agama Islam untuk jagaan penghuni mualaf daripada bangsa Cina dan India. Okey, baik. Pelbagai lah. Ya. Dan inilah dia yang dapat dibuka buat masa ni 3 cawangan yang dapat dikongsikan untuk anda beberapa sedikit sahaja. Okey, untuk rakan pendengar mungkin ada yang ada pertanyaan, anda boleh tanyakan di Facebook Drive FM. Kalau berkesempatan kita akan cuba tanyakan pada tetamu kita. Dan Cik Siafu, kita berehat seketika. Boleh. Okey, untuk anda terus kekal setia mendengarkan Drive FM. Sama-sama kita dengarkan lagu yang bertajuk Mawar Putih untuk Mama. Drive FM. Sinaran bulan menyerikan bintang-bintang, kaulah fajar yang menerbitkan pagi. Kau sirami embun menyegarkan pepohonan, kau bukakan tabir siang untukku. Kau berikan Mama kasih sayang maha suci, betapa agungnya tiada ternilaikan. Oh Mama, oh Mamaku, tiada cinta yang murni setulus cintamu. Ku suntingkan sekuntum mawar putih sebagai lambang kesucian cintaku. Betapa agungnya tiada ternilaikan. Oh Mama, oh Mamaku, tiada cinta yang murni setulus cintamu. Ku suntingkan Mama sekuntum mawar putih
ke udara setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3.40 petang hingga 4.14 petang. Pelbagai pengisian menarik menanti anda. Kenali artis dan pemuzik tempatan serta berhibur dengan persembahan mereka dalam Astana Muzika pada hari Jumaat. Ikuti cabaran, kesungguhan dan kejayaan menerusi kisah inspirasi dalam Johor de terbaik. pada hari Sabtu dan pada hari Ahad. Masihkah kau ingat akan mengimbau nostalgia, keunikan, kebudayaan dan kesenian negeri Johor. Dan tidak ketinggalan bertanya khabar orang lama yang dahulunya cukup dikenali. Yuk dengar dan tonton 34 je kita suka. di Johor FM Permata Selatan. Kembali bersama kami untuk rancangan 34 je kita suka di Johor FM Permata Selatan. Kita sambung kembali bersama dengan tetamu kita iaitu Cik Saiful selaku Pegawai Operasi Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ihsan lah di Kempas ya. Yes. Dan tadi Cik Saiful dah berkongsi lah secara ringkas sejarahnya dan setakat ini difahamkan anggaran 170 orang orang penghuni. Dan penghuni itu bukan sahaja warga emas tapi ada juga yang OKU, orang upaya. Jadi soalan seterusnya yang saya nak ajukan ini mungkin agak orang kata sensitif sikit lah ya Cik Saiful sebab apa, kalau kita lihat sebenarnya apa yang alasan yang selalu digunakan anak-anak ni apabila mereka menghantar ibu bapa mereka di pusat jagaan warga emas ni sebenarnya. Okey, baik. Daripada keseluruhan penghuni dalam jagaan pusat jagaan warga emas Nur Ihsan ni 170 orang. Sebahagian daripada mereka ni rujukan daripada agensi kerajaan, antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Agama Islam dan juga hospital-hospital. Itu untuk rujukan penghuni yang tidak berwaris ataupun gelandangan. Okey, dan sebahagian lagi dirujuk oleh anak-anak untuk jagaan mak ayah mereka di pusat jagaan. Okey, dan matlamat asal Nur Ihsan sendiri sebenarnya mematlamatkan kebajikan. Kita sediakan rumah perlindungan untuk jagaan warga emas dan juga OKU. Tapi bila mana ada permintaan daripada kalangan anak-anak, adik-beradik untuk jagaan ahli keluarga mereka di pusat jagaan, kita terima tapi dengan perjanjian ataupun syarat perlu buat sumbangan sedikit kepada pihak pusat jagaan lah untuk kos sara hidup ahli keluarga mereka yang dihantar. Sebab bukan daripada kalangan anak-anak sahaja, ada yang daripada kalangan adik-beradik yang hantar adik-beradik mereka, sebabkan adik mereka ni tak berkahwin. Jadi bila umur dah 60 tahun 70 tahun tiada siapa yang jaga, kan? Betul. Bila adik-beradik pun masing-masing ada keluarga masing-masing, kan? Jadi mungkin mereka pun dah tua, dah berusia, nak jaga pun tak boleh. Jadi mereka share duit mungkin daripada keluarga yang besar untuk bayaran itulah kata ahli keluarga mereka pusat jagaan. Jadi bila dah ramai ni macam-macam cerita, macam-macam kisah lah. Okay? Mungkin saya boleh kongsikan satu rujukan daripada JKM ke pusat jagaan, apa yang diceritakan oleh pihak JKM. Penama ni pergi berjalan sendiri dengan tongkat ke balai polis. Sendiri disebabkan dihalau oleh anak dan isterinya. Okay? Anak dan isteri. Ya, betul. Bila mana pihak polis hubungi pihak JKM untuk inilah selesaikan masalah pakcik ni, dan dia bawa ke rumah. Bila ketuk pintu tak dibuka langsung. Tidak dibuka. Kali kedua datang bawa polis, barulah buka. Bila dah buka, dia cakap apa? Dia nampak orang tu dia kata apa? Cik, ambil lah bapak saya ni. Saya tak kisah. Dia banyak menyusahkan kita orang. Saya tak nak jaga dia. Cik, ambil lah. Bawa lah dia pergi kat mana-mana. Ikutlah jadi macam mana apa pihak polis boleh buat pada anak? Betul. Apa pihak JKM boleh buat? tak boleh buat apa-apa. Kita nak paksa dari segi jagaan. Sebab dekat Malaysia ni masih tak ada lagi akta yang boleh memberi perlindungan kepada mak ayah yang dihalau keluar oleh anak-anak. Tiada. Jadi ke mana? Itulah JKM cari pusat-pusat jagaan yang boleh jaga orang tua yang diabaikan oleh anak-anak. Masih ada berlaku. Dan satu kisah lagi yang daripada rujukan anak-anak sendiri. Anak ni dia sebab kenapa anak-anak ni hantar ke pusat jagaan, satunya sebab utamanya adalah komitmen kerja. Kebiasaan sekarang ini dalam satu institusi rumah tu suami dan isteri bekerja. Dua-dua bekerja. Jadi bila ada ayah tinggal di kampung, nak bawa balik rumah tak ada siapa jaga. Jadi kalau nak berhenti kerja,
sumber kewangan kewangan jadi pula. masalah. Jadi inisiatifnya terpaksa hantar kursus jagaan. Jadi bila keadaan dia nak cakap ni takut nak hantar ayahnya kat pusat jagaan, tapi dia tak bercerita dengan ayahnya, terus buat permohonan dengan kami. Oh, ni tanpa berbincang ni. Yang ni paling terus menyedihkan, hantar. dia bawa ayahnya datang. Dia cakap nak jalan-jalan. Kita ni mula-mula tak tahu. Kita tahu pun sebab kita tengok pakcik ni bila dah masuk usaha jagaan 2-3 hari dia macam kemurungan. Makan tak lalu, dia pendiam, pasif sangat. Jadi kita tanya pakcik, ada apa-apa yang pakcik nak cerita? Barulah dia buka cerita. Tak Itu yang dia cerita, anak dia tak bagi tahu dia yang dia nak tempatkan kat usaha jagaan. And then memang kata sedih lah pakcik ni, memang terluka agaknya hati dia. Kecewa sangat-sangat dengan anak dia. Betul. Dia lebih menyedihkan pakcik ni tak lama. Saya rasa sebulan saja pakcik meninggal dalam tidur. So ialah tak sepatutnya anak tu buat begitu kan. Apa salahnya cakap elok-elok. Mungkin orang tu boleh faham keadaan anaknya, tapi sebab lepas dia ayahnya cerita, saya kontak balik anaknya, kenapa buat macam tu. Dia kata dia takut sangat-sangat ayah dia ni tak nak ikut, tak nak ke pusat jagaan. Ya, tapi dia tak ada pilihan lain. Faham. Tapi caranya tu tak betul. Baik. Ini sebenarnya akan lagi kita kupaskan lagi selepas ini, insya-Allah ya. Boleh. Dan kita akan berehat seketika untuk berikan ruang untuk berita Drive FM jam 4 petang. Untuk anda terus mendengarkan Drive FM Permata Selatan. Ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Yang dikurniakan dari Ilahi. Ayah dan ibulah mesti dihormati. Yang dikurniakan dari Ilahi. Ayah dan ibulah mesti dihormati. Ayah dan ibu, wali keramat. Pada mereka kita beri hormat. Pakailah tunjuk ajar dan nasihat, supaya hidup kita akan selamat. Dan
Jadi untuk risiko keselamatan memang perlu mengambil berat dan kita pun tidak boleh berkompromi lah dan dengan isu keselamatan dan kebocoran rahsia ataupun data peribadi. Jadi untuk padu ini kita ada 3 elemen utama jaminan keselamatannya, iaitu dari segi keselamatan data, keselamatan sistem dan keselamatan rangkaian. Jadi untuk pembangunan padu melibatkan pematuhan keselamatan rangka kerja keselamatan cyber sektor awam, dasar keselamatan ICT, mematuhi garis panduan CGSO, dasar keselamatan ICT dan melalui proses ujian keselamatan security posture assessment. Jadi daripada segi media yang dipercayai, melaporkan realiti. Kami sentiasa adil dan seimbang. menjelajah setiap lokasi. Mendukung perpaduan bangsa Johor memaparkan yang terkini. Dari lensa, kami rakamkan yang sahih. Untuk anda mengisi wacana yang padat. Berita Johor FM, Berwibawa, peka dan tepat. Ikuti berita Johor FM yang sahih di Berita RTM. Oh Johor FM, Permata Selatan. Oh Johor FM, Permata Selatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Arwin Zaid dan antara tajuk berita utama hari ini. Peniaga bazar dinasihat jaga kebersihan, elak penularan Aedes. Wanita warga Mas hidap demensia ditahan pandu lawan arus. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menggesa Jabatan Kerja Raya dan syarikat konsesi terlibat dengan pembinaan laluan di persimpangan Taman Seri Pulai ke Universiti Teknologi Malaysia UTM sekudai untuk memberikan laporan lengkap berhubung cadangan penambahbaikan jalan berkenaan secepat mungkin. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata ia berikutan jalan itu mengalami kerosakan berulang meskipun sudah diselenggara. 42 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja permulaan menaik taraf jalan dari UTM ke persimpangan Pulai Perdana. Projek ini akan dilaksana dan dipantau pihak berkaitan dalam tempoh terdekat. Kerajaan negeri meminta Kerajaan Persekutuan melihat kemungkinan melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST bagi memperbaiki masalah pembayaran semula cukai yang perlahan. Esko Pelaburan Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor Lee Ting Han berkata, GST yang dilaksanakan di 160 negara dilihat bertepatan untuk menangani isu itu bagi mengelakkan pelaksanaan cukai baharu atau menaikkan harga keperluan asas lain. Cukai baharu dan kenaikan harga keperluan asas berisiko mengurangkan perbelanjaan rakyat dan usahawan, seterusnya menyebabkan kehilangan pekerjaan. Peniaga Bazar Ramadan di Johor diingatkan untuk menjaga kebersihan premis bagi mengekang penularan wabak denggi. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Mohtah Pungut Elias Ahmad berkata, sapa sarap perlu diuruskan dengan baik agar ia tidak menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Orang ramai juga disuruh untuk mengambil langkah pencegahan dengan membersihkan kediaman masing-masing secara kerap. Gesaan itu disuarakan berikutan kes denggi di Johor dijangka meningkat berikutan pelbagai faktor penyumbang. Sebenarnya nyamuk Aedes ni dia tak perlu air yang banyak. Dia mungkin satu sudu pun air ataupun kurang lebih macam tu jernih, dia boleh menyebabkan pembiakan. Seminggu lepas tu kalau kita gagal untuk mencari kawasan ni, dia boleh ada pembiakan lah. Jadi tunggu masa je untuk virus datang dan kemungkinan boleh menyebabkan ya. Dr. Mohtah Pungut Elias Ahmad, Pengarah Kesihatan Johor. Kumulatif kes denggi di Johor sepanjang awal tahun ini turut merekodkan lonjakan lebih 100% berbanding tempoh sama tahun lalu.
Seorang wanita warga Mas yang mengalami demensia ditahan selepas memandu melawan arus di kilometer 9, Jalan Johor Bahru Air Hitam, Johor Bahru, Johor petang semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Balver Singh Mahinda Singh berkata, wanita berusia 75 tahun itu didapati memandu kereta Honda Civic secara melawan arus antara 12 malam hingga 2.50 pagi semalam. Dia ditahan di Balai Polis Iskandar Puteri selepas dipanggil untuk beri keterangan. Hasil siasatan, dia tidak di bawah pengaruh alkohol. Insiden itu juga tular di media sosial. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 419 saman dikeluarkan menerusi op sepadu luaran Peronda Lebuh Raya EMPV Zon Selatan 3 di Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Plaza Tulus Kudai, Hala Selatan dan Susu Johor semalam. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Azman Ahmad Saperi berkata, 166 saman pelbagai kesalahan seperti pandu laju dan tiada lesen dikeluarkan. JPJ Johor pula mengeluarkan 253 saman pelbagai kesalahan, termasuk 8 lori yang ditimbang berat. 27 warga asing pula ditahan Immigration Johor pada operasi itu. Sekian berita yang disunting Taufik Salimin dari Berita Johor FM. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita ini disiarkan dari Johor FM. Perjalanan masih jauh, semangat kita tetap teguh. Harus perubahan kini telah bermula. Semangat baru asas perjuangan kita. Rebutlah segala peluang yang ada. Gigih berusaha amalan kita. Bangun
bersama kami untuk rancangan 34 je kita suka di Johor FM Permata Selatan. Hari ini kami bawakan Johor The Terbaik. Kita bersama dengan tetamu kita Encik Saiful, iaitu selaku pegawai operasi Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ehsan di Kempas. Dan Encik Saiful, kita sambung kembali lah. Boleh. Kalau tadi kita dah dengarkan sedikit lah alasan yang diberikan anak-anak bila menghantarkan ibu bapa mereka di pusat jagaan. Kita nak kupas sedikit je kan. Sebenarnya kalau kita lihat mengenai perkara ni, sebenarnya sebagai seorang anak, jangan kita main lepaskan tanggungjawab menghantar tanpa berbincang sebenarnya, Cik Saiful. Apa perasaan ibu bapa mereka tu yang dihantar tanpa diberitahu masa tu? Okey, of course lah, dia sangat sedih dan kecewa lah jika anak-anak buat begitu kepada mereka kan. Bila kita tanya siapalah yang nak tinggal di pusat jagaan di akhir usia mereka. Pasti mereka semua nak tinggal dengan anak-anak mereka. Tapi dalam keadaan sekarang mungkin ibu bapa ni faham keadaan jika anak tu berbincang baik-baik dengan mereka. Tapi bila berlaku sebaliknya, jadi mak ayah ni sebenarnya tak nak susahkan anak-anak. So terpaksa terima dan reda dengan tempohan. Dengan apa berlaku. Tapi walaupun reda, ia memakan diri. Betul. Kalau jika tidak berbincang lah sebenarnya. Dan untuk yang seterusnya dapat dikongsikan kepada rakan pendengar sedikit, Encik Saiful, dari segi cabaran kita menguruskan Pusat Jagaan Warga Emas ni. Okey, cabaran tu banyaklah. Di peringkat pengurusan, di peringkat penjaga sendiri. Jadi untuk cabaran menjaga warga emas ni lebih kepada warga yang demensia ataupun nyanyuk. Jadi dia akan menguji kesabaran. Di peringkat pengurusan, di peringkat penjaga. Penjaga lagi lah, dia lebih dekat dengan penghuni. Jadi mereka ni kadang-kadang yang bangun malam, yang orang kata gegar ketuk pintu, gegar pintu, turun daripada katil. Dia berada di mana ni? Tak sangka sebab kan. Dia dementia dan dia tak sedar apa dia buat. Kadang-kadang dia bangun dan kita pakaikan pampers, and then malam pampers tu dah ke lain, dan minta maaf juga ada yang dia ambil najis je, sapu kat katil pun ada. Jadi kata petugas yang bertugas di pusat jagaan ni memang perlukan kata kesabaran yang tinggi. Maknanya dari segi nak memilih petugas sendiri ada tapisan sebenarnya, Cik Saiful. Betul. Yang kita boleh lihat adakah dia boleh mampu lah lagi-lagi untuk menguruskan warga emas. Betul. Yang OKU, yang ada juga mempunyai penyakit yang macam-macam ragam lah. Ya, betul. Mungkin itulah yang dapat dikongsikan untuk rakan pendengar, dan sedikit dapat dikongsikan juga dari segi pesanan lah, sebab kita pun hampir berada di penghujung pertemuan sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya, tak sempat je Saiful kalau tak betul. Panjang, tapi tak apa, sedikit dapat dikongsikan dari segi pesanan Cik Saiful sendiri kepada anak-anak untuk terus berbakti kepada ibu bapa mereka. Okey, anak-anak ini akan diuji bila mana salah seorang mak ayah mereka telah tiada, dan salah seorang yang tinggal tu sakit dan perlukan penjagaan daripada anak-anak. Okey, sebaik mana hubungan anak-anak itu sebelum ataupun semasa keadaan ibu bapa mereka, dia akan diuji ketika mana salah seorang tiada. Macam mana? Sebab kat time tu lah mereka akan berbalah. Siapa yang nak jaga ni? Kan Along ke nak jaga, Angah ke nak jaga, yang bongsu ke yang jaganya. Jadi bila semua dah ada keluarga dengan komitmen masing-masing, mereka kalau tak ada kesepakatan antara mereka untuk jaga mak ayah, jadi itu yang berlakunya pengabaian. Daripada dah berlaku pengabaian satu hal, hubungan mereka yang sebelum ni baik jadi teruji, jadi keruh lah disebabkan isunya nak jaga mak atau ayah yang sakit ni saja. Jadi sebenarnya beruntunglah siapa ataupun anak-anak yang Allah beri peluang di akhir usia mak atau ayah mereka ni untuk kita untuk jaga. Ada orang tak sempat nak jaga mak ayah dah pergi dulu. Tapi bila Allah beri peluang jaga, time tu lah kena rebut. Betul siapa anak yang rebut nak jaga mak atau ayah yang sakit ni, sebab dia tak sedar. Itulah kunci dia untuk ke syurga Allah. Allah dah bagi peluang. Tinggal anak ni nak fikir saja. Faham. Itulah dia kata-kata pesanan untuk anak-anak di luar sana. Terima kasih Cik Saiful atas perkongsian dia. Saya tambah sedikit Boleh. Ibu bapa kita boleh jaga anak ramai. Betul. Sampai 13 orang. Tapi anak yang 13 orang ni mampukah jaga ibu bapa kita yang seorang ni saja? Betul. Anda tanya pada diri anda. Dan itulah dia, kita berada di penghujung pertemuan bersama dengan tetamu kita Encik Muhammad Saifullah bin Zulkarnain selaku pegawai
Pegawai Operasi Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ihsan Kempas. Terima kasih atas perkongsiannya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk rakan pendengar, kita berikan penghargaan juga kepada penerbit kita, iaitu penerbit kita Cik Syam, dan juga bahagian ICT kita ada Yati, dan bahagian MCR kita ada Ana, dan kita ada Fazli, dan tadi ada nampak ada Ayu juga. Dan semestinya lah, inilah dia hari ini kami berkongsi topik mengenai anda dari segi kisah di Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ihsan di Kempas. Jadi untuk rakan pendengar, Merah juga berikan penghargaan terima kasih lah yang sudi hadir mengikuti kami bersiaran secara langsung di Facebook Jura FM. Nantikan rancangan 34 Je Kita Suka ni akan bersambung pada hari Ahad, sebab kita bersiaran pada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, bermula pada 3.40 petang sampailah 4.14 petang. Jadi kita berada di penghujung pertemuan. Untuk anda paling penting terus mendengarkan Jura FM untuk segmen Yok Ngateh. 34 je kita suka. Ke udara setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3.40 petang hingga 4.14 petang. Pelbagai pengisian menarik menanti anda. Kenali artis dan pemuzik tempatan serta berhibur dengan persembahan mereka dalam Astana Muzika pada hari Jumaat. Ikuti cabaran, kesungguhan dan kejayaan menerusi kisah inspirasi dalam Johor De Terbaik. pada hari Sabtu dan pada hari Ahad. Masihkah kau ingat akan mengimbau nostalgia, keunikan, kebudayaan dan kesenian negeri Johor. Dan tidak ketinggalan bertanya khabar orang lama yang dahulunya cukup dikenali. Yuk dengar dan tonton 34 je kita suka di Johor FM Permata Selatan.